Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini 8 hari bulan April bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka, di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. So guys, kita tinggal lagi 2 hari kot untuk kita sambut Raya Aidilfitri. Dan hopefully kepada yang mana yang dalam perjalanan pulang balik ke kampung halaman, saya harap anda semua boleh kata drive safe, jangan rushing-rushing. Bawa kita elok. Okey, yang mana yang beraya kat KL, tahun ni kita tim raya KL. Okey. Alright guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam sebentar saya tengok. Kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Jadi jom kita mulakan dengan kisah kita pertama, kisah yang dihantar oleh Cik Pina. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum umur 15 tahun, saya tak pernah terfikir yang saya ada deria yang ke-6 sebenarnya. Tapi semenjak menduduk tingkatan 3, semua ni mula muncul secara perlahan-lahan tau. Jadi Fiz, hampir setiap malam saya akan terdengar bunyi loceng dekat rumah. Dan saya seorang je yang dengar benda ni. Ahli keluarga yang lain diorang tak dengar apa benda ni. Jadi pada satu malam tu dekat bilik tidur, saya yang asalnya rasa takut sampai jadi rasa macam menyampah pula bila saya dengar bunyi loceng ni tak henti-henti tau. Jadi dengan penuh keberanian kata orang, saya lontarkan kata-kata yang orang kata agak mencabar kan. Saya terus sound, saya cakap bising diam sikit boleh tak? Dan bunyi loceng tu terus berhenti bis. Jadi malam tu selepas siapkan kerja sekolah, saya pun nak tidur kan. Jadi lepas saya dah tutup lampu meja belajar, saya tutup lampu, saya dah baring dekat katil apa segala macam ni, waktu itulah perkara yang menyeramkan tu muncul bis. Lembaga tu, dia lembaga hitam yang tinggi dia lebih daripada pintu, muncul dekat depan pintu bilik yang tengah orang kata separuh terbuka ni. Jadi bila saya nampak benda ni Fiz, saya menjerit sekuat hati dan saya terus berlari dekat bilik mak. Jadi pada malam yang lain pula, saya pernah bermimpi yang saya dikejar oleh lembaga hitam yang sama sebenarnya. Dan dalam mimpi tu, saya berlari dengan kuat sambil menjerit-jerit macam orang gila kata orang. Punyalah laju saya lagi tu sampai ke satu tahap tu saya tersadung dan saya terjatuh menyebabkan saya terjaga daripada mimpi ngeri tu Fiz. Jadi bila saya dah terjaga tu badan saya ni berpeluh, terasa panas satu badan ni. Jadi dalam keadaan mamai-mamai tu, mata saya terpandang ke arah siling. Dalam mengantuk tak habis lagi. Dan saya masih macam terpinga-pinga apa benda pula atas siling ni kan. Jadi saya pun cuba untuk fokuskan apa benda yang saya nampak dekat atas siling ni, dan barulah saya sedar lembaga hitam berada dekat atas siling bis. Tapi posisi dia tu adalah posisi yang merangkak dan kepala dia macam tergantung menenung ataupun tengah tenung tepat dekat arah muka saya ni. Dan lembaga hitam tu adalah lembaga hitam yang sama yang muncul dekat dalam mimpi saya. Jadi benda ni saya ceritakan pada ahli keluarga tau, terutamanya pada mak saya lah. Jadi pada keesokan paginya tu, saya masih lagi tak dapat nak proses apa benda yang terjadi sepanjang melihat lembaga hitam tersebut. Sekarang ni, benda tu nyata ke mimpi ke, saya sendiri susah nak tafsirkan. Jadi sampailah pada satu hari tu, mak pula mengalami benda yang sama. Dia mimpi dengan benda yang sama, benda tu mengejar dia kan? Benda yang lembaga hitam ni lah. Jadi kalau nak tafsirkan benda tu mimpi ataupun tidak, lembaga hitam dekat rumah tu adalah nyata, adalah real Fish. Jadi mak pun ambil keputusan untuk call adiknya, iaitu mak saudara saya yang pandai berubat. Jadi lepas dah scan apa segala macam ni, ternyata lembaga tu berpuncanya daripada saya Fish. Benda tu ikut saya daripada SMK Ceras lagi.
Dan semuanya disebabkan oleh saya dan juga rakan-rakan yang lain. Tak ada batas. Orang kata bila kita berborak, bergelak ketawa, bergelak ketawa sakan ni Fiz. Seolah-olah macam tak ada esok hari. Jadi mungkin dia berminat untuk berkenalan dengan saya disebabkan saya gelak macam tu, kan? Jadi nasib baiklah ada makcik ni Fiz. Dia bantu kita orang cara nak halau hantu lembaga hitam ni. Dan nasihat dia adalah untuk memasang ayat-ayat Quran, Yasin dengan Ruqyah sehari suntuk dekat bilik saya dan juga bilik mak. Jadi air bacaan Yasin dibotolkan dan dispray di setiap penjuru Fiz. Di setiap penjuru rumah, tingkap, pintu. Dan petua yang dia sarankan, setiap kali balik, duduk dekat luar rumah lebih kurang dalam 5-10 minit. Baju yang dipakai tu, bila dah masuk rumah, tanggalkan baju yang dipakai dan terus pergi basuh. Jadi lepas dah buat segala benda yang dipesan oleh makcik ni, lembaga hitam tu dah tak ada kacau kita orang ataupun munculkan diri dia dekat depan kita orang. Dan kali terakhir mak mimpi dia adalah lembaga hitam tu marah. Marah disebabkan dia tak dapat nak masuk ikut ruangan terbuka macam pintu dan juga tingkap. Disebabkan air Yasin yang telah dispray di bahagian penjuru-penjuru pintu, bilik dan sebagainya. Jadi itulah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Cik Pina, gelak ketawa tanpa batas. Mungkin macam itulah dia gelak ketawa dengan kawan-kawan dia kan. Okey. Alright, jom kita teruskan dengan kisah kita seterusnya. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni sedikit panjang. Kisah yang dikongsikan oleh Tati. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada semua peminat Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, saya nak share dua pengalaman yang berlaku dekat husband saya dan juga cousin. Bila fikir kan, kalau bertemu dengan cousin ni memang terngiang-ngiang lah cerita ni kan? Mulalah saya datang garu-garu. Seram jugalah cerita diorang dua ni. Okey Fiz, cerita yang pertama ni berlaku dekat husband saya sewaktu dia belajar dekat UiTM Merbuk. Dan kejadian ni berlaku semasa dia sedang bercuti dan berseorangan dekat bilik dorm sebenarnya. Jadi masa cuti tu, ada pelajar yang dah balik kampung dan ada yang masih lagi menunggu hari untuk balik ke kampung juga. Jadi yang menunggu hari tu, biasanya diorang akan pergi melepak dekat bilik member-member yang lain lah. Jadi husband saya ni pula jenis yang tak selesa nak pergi menempel dekat bilik orang lain kan? Dan dia ni lebih selesa kalau lepak dekat bilik sendiri, tidur dekat atas katil dia sendiri. Jadi nak dijadikan cerita, malam pun dah lewat dan husband cuba untuk lelapkan mata selepas dia dah tutup suis lampu. Pak. Jadi dalam kegelapan tu, tiba-tiba dia terdengar tau macam dia dengar bunyi benda ni, tapi macam dia dengar ni bunyi macam suara orang berdengkur punya juga kan. Tapi macam kata nak kata orang berdengkur, siapa yang berdengkur dalam bilik ni? Bunyi macam bunyi bijan, dia cakap macam tu kan? Tapi mustahil Hafiz, sebabkan husband yakin yang dia seorang je yang berada dekat dalam bilik. Jadi mustahil mustahil bijan yang balik ke bilik disebabkan pintu dah berkunci. Bijan tu nama member dia kan? Jadi husband yang letih pada hari tu, kalau tak silap dia dah penat bersukan tu, dia pun bingkas bangun dan berdiri dekat katil dia dan bercakap dalam keadaan yang penat dan juga marah macam, tolonglah, aku tak kacau kau tolonglah jangan kacau aku sekarang. Aku datang sini aku nak belajar ni. Aku penat, aku nak rehat. Dan tolonglah jangan kacau aku, boleh tak? Dan tak semena-mena habis, pintu bilik diketuk. Tok 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 tok. Jadi pada awalnya tu husband fikir itu mungkin gangguan lah, dan dibiarkan pintu tu diketuk beberapa kali. Dan bunyi lagi tok 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 tok. Tom. Tok 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 tok. Tok, Tom.
Buka pintu, aku ni Bijan. Jadi lepas dah dengar suara member dia panggil nama dia berkali-kali dan dia yakin suara tu datangnya daripada kawan dia yang bernama Bijan ni, pintu bilik dikuatkan sedikit. Cukup untuk melihat siapa yang ada dekat celah pintu ni. Dan bila dia tengok dekat celah pintu ni, memang ada satu sosok yang tengah berdiri. Ni memang betul kawan dia, Bijan. Lepas tu tiba-tiba kawan dia cakap, Tom, kau ni kenapa? Tom takut lain macam je kau ni. Kau okey ke tak ni? Jan, kau ke tu Jan? Yelah, siapa lagi? Akulah. Dan terus Bijan tolak pintu dan kuatkan pintu seluas-luas dia. Dan waktu tu juga Hafiz, seperti ada angin kuat daripada keluar daripada bilik dom diorang berdua ni. Macam satu angin kuat. Jadi bila diorang terasa yang angin kuat tu keluar daripada bilik, terkejut tu. Diorang dua orang ni macam terkejut. Dan diorang berdua ni cepat-cepat masuk ke dalam dan kunci balik pintu. Jadi husband pun menceritakanlah apa yang telah terjadi dan Bijan pun macam agak terkejut juga. Jadi bila diorang dah rasa aman, dah rasa tenang, diorang pun naiklah ke katil masing-masing untuk cuba lelapkan mata. Jadi Fiz, dalam keadaan tu lampu Kalimantan ditutup, tapi dibiarkan lampu meja yang terletak dekat tepi tingkap tu menyala tu. Cukup untuk buat mereka ni berjaga-jaga. Yalah, manalah tahu kan, kalau ada apa-apa yang terjadi dan sebagainya. Setidak-tidaknya diorang ni bukanlah dalam kegelapan. Jadi bilik pada ketika itu kembali sunyi, menunggu mata mereka untuk terlelap. Dah sedang diorang elok tengah nak lelapkan mata, tiba-tiba tek 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 tek. Siapa pula ketuk pintu ni? Tek 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 tek. Tom! Tek 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 tek. Tom, Bijan. Buka pintu, buka pintu. Dan sekali lagi, pintu bilik husband dan juga Bijan diketuk dalam keadaan yang cemas. Bila dengar suara daripada luar ni. Jadi kali ni giliran Bijan pula untuk buka pintu. Jadi si Bijan terus buka pintu. Yang husband pula, dia berdiri je dekat tepi katil tu dalam keadaan yang berjaga-jaga. Jadi pada ketika tu muncul Saf, rakan dom yang lain yang kelihatan cemas berdiri dekat depan bilik diorang ni. Jadi diorang pun ajaklah si Saf ni masuk ke dalam bilik kan. Jadi dia pun duduk dekat kerusi belajar dengan muka yang agak pucat Fish. Jadi si Bijan pun mulakan bercakap dengan si Saf ni. Saf, kau ni kenapa Saf? Muka kau macam pucat teruk ni. Tadi kau kata kau nak tidur kat bilik aku. Tak pasal-pasal kau keluar terus balik melulu je apa hal? Dah tu aku pun tutuplah lampu bilik. Waktu nak tidur tu, aku dengar bunyi kau berdengkur. Siapa yang tak kenal bunyi kau berdengkur bro? Terus aku lompat daripada katil. Aku datang kat bilik korang sekarang. Si Saf cakap macam tu. Jadi pada waktu tu aku pun cakap balik, husband aku pun cakap balik kat dia, samalah dengan aku tadi bro. Aku dengar bunyi Bijan berdengkur, tapi masa tu dia tak ada dekat dalam bilik ni. Jadi bila Saf dengar apa yang husband saya cakap, si Saf ni dah naik angin tau. Celaka betul lah benda ni. Main pindah-pindah bilik pula. Jadi bila dia cakap itu, si Bijan macam terdiam. Dan Bijan pun terus sambung balik. Mungkinlah kot. Dah korang berdua je dah kena ganggu. Kita bertiga duduk je lah kat dalam bilik ni kan? Kita berjaga-jaga je lah dalam bilik ni. Jadi pada waktu tu Fish, husband baring kat katil dia, Saf baring dekat katil Bijan, dan Bijan pilih untuk tidur dekat lantai tu. Jadi dia ni memang perangai macam tu pada waktu malam lah. Dia kata kalau baring kat lantai ni memang lagi sejuk. Ya, lantai simen kan. Jadi bila diorang dah dekat dalam position masing-masing, Bijan dah baring kat lantai, Saf dan juga husband aku tengah baring kat katil dia. Lampu bilik dah ditutup balik dan sekali lagi lampu meja dibiarkan terbuka. Dan saat mereka nak lelapkan mata diorang ni, terdengar lagi sekali bunyi pintu diketuk. Dan sekali lagi kedengaran suara cemas dekat luar pintu. Tok 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 tok. Woi budak, buka pintu kata. Jadi bila dengar dia cakap, "Woi budak, buka pintu ni." Diorang macam cemas tau. Si Tom, husband aku, si Saf, si Bijan, tiga-tiga ni dalam keadaan cemas. Dan pada waktu tu, si Bijan yang masih lagi kata macam dekat atas lantai ni, dengan penuh kemalasan nak bangun ni, dia macam lah,
Korang pula pergi buka pintu. Aku nak pergi hajab kat atas lantai ni. Korang pergi buka pintu. Jadi si Saf dan juga husband saya terus berlari ke arah pintu dalam keadaan tergesa-gesa tanpa menghiraukan gelak sinis daripada Bijan ni. Jadi lepas pintu dah dikuak seluas-luasnya, Saf dan juga husband saya lari memimpin tangan Bijan dan berlari keluar ke bilik warden yang berada dekat tingkat bawah. Dia terus capai tangan Bijan, terus lagi keluar. Jadi Bijan yang dalam keadaan terpinga-pinga ni, dengan mendengar penjelasan husband dan juga Saf dekat depan bilik warden ni, si Bijan ni pun mula bersuara. Cakap, korang ni semua tarik-tarik tangan aku di tangan ni, apa dah jadi ni? Apa pasal kau tinggalkan aku kat bilik korang ni? Dan tak sangka sungguh bis, husband dan Saf dan juga Bijan yang terus baring dekat lantai-lantai dan keluar daripada bilik Saf pada awal itu bukanlah Bijan yang sebenar. Bukan Bijan yang sebenar. Jadi itulah pengalaman husband saya semasa berada dekat UiTM Merbuk Kedah. Terima kasih Fiz kerana sudi untuk membacakan kisah saya ni. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Tati dengan kisah dia yang berjudul Musibatnya Setan. Okey, cerita yang kedua ni dia punya ending dia macam agak confusing sikit. Jadi mengikut apa yang saya faham, bila Saf, Tom dan juga Bijan berada dekat dalam bilik, Bijan baring kat lantai, dan Tom dan juga Saf baring atas katil, dan ada lagi seorang budak ketuk tok 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 tok. Woi budak, kan? Dia kata. So bila Bijan cakap korang pula pergi buka pintu, sambil-sambil tu si Bijan ni tengah macam tersengih tau. Jadi si Tom dan juga Saf pergi buka pintu. The moment dia orang buka pintu, dia nampak Bijan yang dekat luar pintu. Okey, dia bukan nampak Bijan dia bukan nampak orang lain, dia nampak Bijan dekat luar pintu. So tak ada cerita banyak, dia terus pegang tangan Bijan tu dan dia terus lari pergi ke bilik warden. So bermakna pada malam tu Bijan yang pertama datang ni adalah bukan Bijan sebenarnya, kan? Dia mungkin benda tu lah, benda yang mengganggu ni. Benda yang mengganggu. Sebab kan the first time Tom masuk dalam bilik tu, dia seorang-seorang, dia terdengar macam bunyi Bijan berdengung. Okey. Dan tiba-tiba pintu kena ketuk. Pintu kena ketuk, dia nampak Bijan kan, Bijan masuk. Tidur, pintu kena ketuk, nampak Saf pula. Okey, Saf masuk. Tidur, pintu kena ketuk, by the time yang kali ketiga ni dia orang buka pintu, Bijan dekat luar. Jadi yang tu siapa sebenarnya? Itu seram itu seram. Okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantarkan oleh Dayah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak menceritakan kisah saya menghilang selama 5 hari kerana dibawa ke alam sebelah ketika berusia 4 tahun, Fiz. Masa tu saya tengah leka bermain dekat belakang rumah nenek saya yang merupakan kebun serta hutan tebal lagi pada ketika tu. Jadi ketika leka bermain ni, saya disapa oleh seorang lelaki berusia seperti atuk-atuk yang berjubah dan berserban putih. Dan saya masih lagi ingat wajah dia. Wajah dia sangat bersinar, sangat bersih, putih bersih. Dan pertuturan dia bila dia bercakap tu sangat-sangat tertib dan juga sopan. Assalamualaikum Ju. Waalaikumsalam atuk. Atuk ni siapa? Atuk ni kawan atuk kamu. Panggil aja atuk ni Tok Putih. Tok tinggal dekat belakang sana tu masa tu saya jawab macam tu je bis. Masa dia cakap dia tinggal dekat belakang sana, sambil-sambil tu dia tunjuk jalan dekat hutan belakang tu.
Jadi pada waktu tu saya macam terfikir kan, ada rumah ke kat belakang sana kan. Selalu saya pergi dengan ayah kalau masuk dekat kawasan belakang, tak ada pula rumah. Jadi saya pun macam mengiyakan apa benda kata atuk tu. Saya oh, Cucu nak ikut atuk tak? Kita jalan-jalan dekat kampung atuk. Jadi Fiz, pada waktu tu saya diam sekejap. Saya pun berpaling tengok ke rumah nenek saya. Saya tengok rumah nenek saya, lepas tu saya tengok atuk. Saya tengok rumah nenek, saya tengok atuk. Tapi tu ayah selalu pesan jangan ikut siapa-siapa yang kita tak kenal, ataupun jangan kita ambil barang-barang yang daripada orang yang kita tak kenal. Nak lagi daripada belakang rumah ni. Jadi saya tak boleh ikut Tok. Maaf ya Tok. Jangan risau. Ayah kamu kenal Tok. Tok ni kawan dia. Kawan rapat. Jadi Fiz, bila dengar macam tu, saya pun apa lagi kan, percayalah. Budak Fiz, baru umur 4, 5, 6 tahun. Saya dengar, saya percaya. Saya pun ikutlah. Dan lepas tu Tok Putih pun pimpin tangan saya dan bawa saya ke kampung dia yang dia katakan tadi tu. Jadi untuk pengetahuan Abang Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, suasana dekat sana tu memang lain gila tau. Dia punya suasana tu macam terlalu berbeza dengan suasana dekat dunia kita. Lagipun saya tak tahu pada masa tu saya berada dekat dunia sebelah kan? Kampung dia Hafiz, kampung dia bersih. Dan semua orang dekat kampung tu pakai pakaian putih. Air muka pun terlalu bersih dan sangat sejuk bila mata memandang. Dan bila saya sampai dekat kampung tu, saya rasa macam agak terpukau tau. Dan sampailah sebuah rumah berhampiran dengan tasik digabungi dengan air terjun kecil. Lepas tu saya macam, Atuk, yang ni rumah Atuk ke? Yang ni lah rumah Atuk. Atuk tinggal seorang ke? Atuk tinggal seorang. Cu suka ke kat tempat ni? Suka. Cantik sangat. Tempat ni nampak cantik, nampak bersih. Lain kali kalau Cu nak datang sini lagi, Cu datanglah. Anggap aja rumah Atuk ni rumah kedua Cu. Saya tak boleh nak duduk kat sini sekarang ke? Tak boleh Hidayah. Kamu boleh datang lain kali pada waktu yang tepat. Alah Tok, saya tak nak balik. Saya nak duduk sini lah Tok. Tempat ni cantik sangat. Lain kali ya cucu. Tok janji, Tok datang, Tok jemput kamu lagi. Tok janji ya Tok? Janji? Ya, Tok janji. Jom, Atuk hantar kamu balik ya. Jadi Fiz, saya pun dibawa keluar daripada kampung tu. Dan Atuk tu menyuruh saya pejamkan mata tau. Cu, ini Atuk nak bawa kamu keluar ni, pejamkan mata. Jadi ketika saya pejamkan mata, dalam beberapa saat macam tu Fiz, terdengar sayup-sayup suara orang memanggil saya, dialuni dengan bunyi salakan anjing. Jadi bila saya buka mata saya pada ketika tu, saya duduk dekat tengah-tengah timbunan pokok daun pandan yang ada dekat belakang rumah nenek saya. Masa saya buka mata saya tu, timbunan daun-daun pandan, dan ada 2 ekor anjing polis tengah menyalak dekat depan saya ni. Dan kemudian datanglah beberapa anggota polis meluru ke tempat saya tengah duduk tu. Dan waktu tu saya macam, apa benda ni kan? Apa benda yang dah jadi ni? Dan polis tu pun tanya, bang, yang ni ke budak dia bang? Ya. Jadi atuk saya masa tu berlari ke arah saya dan mengucap, ya Allah, Alhamdulillah. Sambil-sambil tu dia peluk saya, dia nangis-nangis kan. Dan masa tu Fiz, saya langsung tak faham apa benda yang jadi sebenarnya. Dan saya nampak abah saya datang menuju ke tempat yang saya duduk dan tengok tepat dekat dalam mata saya dengan renungan yang sangat-sangat tajam. Masa tu saya sangat faham bahasa mata abah saya sebab dia memang garang dan dia tak suka saya cakap benda yang bukan-bukan, termasuklah hal-hal gaib. Jadi Fiz, walaupun umur saya 5-6 tahun pada ketika itu,
dengan tak semena-mena penampar Abah hinggap kat muka. Kerpam. Hidayah, aku dah bagi kau amaran kan. Jangan main dekat belakang ni kan. Kau ni selalulah tak nak dengar cakap Abah. Kau tengok sekarang ni apa yang dah jadi. Kau dah menyusahkan semua orang kampung. Dah menyusahkan polis apa semua ni. Apa benda kau ni? Susah sangat nak dengar cakap ni. Dan pada waktu tu, atuk saya terus tegurkan kat ayah saya. Kamal, udah-udahlah tu. Dah jumpa dah budak ni kan. Ya bah, memang dah jumpa. Tapi selepas 5 hari bah. Lepas 5 hari baru nak jumpa. Dan pada waktu tu Fiz, saya memang dah sakan lah. Saya dah menangis teruk dah kat situ kan. Sebab apa? Bukan takutkan apa. Takutkan muka saya kena hinggap penampar lagi. Ya Hafiz, dan juga kepada semua para penonton Markas Puaka, saya hilang 5 hari. Walhal saya rasa saya berjalan tak lama pun. Saya datang, saya tengok kampung tu dan saya keluar balik daripada kampung tu kan? 5 hari tu bukan sekejap tau kalau dibandingkan dengan masa. Andai kata, kalau katalah saya pergi contoh dalam 20-30 minit je. Dan macam itulah kisah dia Fiz kan? Kisah yang tak ada orang kata seram mana pun. Cuma saya nak kongsikan pengalaman saya lah. Saya tak tahu sama ada anda percaya ataupun tidak. Tapi itulah hakikatnya yang terjadi pada kalangan kita semua. Cuma mungkin ada yang tak nak ceritakan. Terima kasih kepada Abah Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka kerana sudi untuk mendengarkan kisah saya ni. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Dayah dengan kisah dia yang berjudul Bercuti ke Alam Bunian. Lain macam cerita dia, bercuti ke alam bunian. Okey, jom kita teruskan. Macam saya cakap kan, cerita-cerita bunian ni dia punya vibe tu lain sikit. Vibe tu dia macam misteri, macam very, orang kata apa, suspense. Dia bukan takut, dia tak seram, tapi dia more pada misteri-misteri lah. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan ataupun yang dihantar oleh Mimi. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, hari ini saya nak ceritakan pengalaman tak manis saya sekeluarga sewaktu bercuti di Eropah pada tahun 2017. Insiden ini berlaku dekat Ibis Hotel di Central Amsterdam, yang kita orang sekeluarga pergi bersama grup di bawah syarikat travel agent lah. Jadi kita orang tiba dekat hotel tu pada waktu malam tau. Jadi agak letih dan kita orang fikir nak mandi je lah. Nak mandi, nak rehat, lepas tu nak masuk bilik dengan adik saya masa ketika tu. Jadi baru je nak unpack barang-barang daripada beg, tiba-tiba lampu meja dekat dalam bilik tu mula tau berkelip-kelip. Kan? Hidup mati macam apa hal pula lampu ni kan. Ingatkan mentol dah nak rosak. Biasa memang macam tu lah. Kalau macam mentol dah nak blow ke apa, memang akan macam tu lah. Tapi tak Pis. Lampu tu sekadar hidup dan mati je kan? Jadi korang boleh bayangkan lampu meja yang jenis ada tali untuk tarik, untuk hidupkan dan matikan zaman-zaman dulu. Dia macam tarik tek tek macam tu kan. Lampu yang pakai tali tu, dia tarik tu. Jadi masa ketika tu saya dengan adik saya duduk je dekat sudut tepi katil tu dan agak terkejut dengan apa benda yang dah jadi ni tau. Jadi mulalah kita orang ni berdoa bagai ni. Dan tak semena-mena selepas dah beri salam mukadimah, lampu tu terus menyala dan tak dimain-mainkan lagi macam tadi bis. Macam tahu-tahu pula hantu ni kan? Dia punya tahap nak berkenalan tu bis, dia punya bergurau tu lain macam sikit. Jadi lepas dalam beberapa minit tak ada benda-benda yang berlaku, kita orang pun sambung balik unpack barang dan bersedia untuk mandi. Yang ni part saya. Kita orang ni memang dah dalam keadaan penat, hanya nak mandi dan refresh badan je kan?
Dan sekali lagi, hantu dekat Amsterdam ni tak relax Fiz. Hantu ni tak relax dan terus ganggu kita orang. Apa yang dia buat kali ni? Dia main lampu dekat bilik air pula. Kan? Tutup buka. Ni hantu jenis apa? Dia melawak ke macam mana ni? Kan? Dah macam dalam movie pun ya juga. Dan sekali bila saya punya barangan makeup atas meja-meja solid tu semua tiba-tiba jatuh ke lantai. Yang ni memang rasa seram bis. Rasa nak mencarut pun ya juga. Kan? Lepas jatuhnya makeup saya tu, sekali lagi gangguan lampu tu berhenti. Jadi disebabkan geram punya pasal, adik saya call reception hotel tersebut untuk memaklumkan tentang perkara tu. Dan solution diorang simple. Diorang pindahkan kita orang ke bilik baru. Kan? Tapi kita orang memilih untuk tidak berpindah disebabkan badan kita orang dah terlalu penat, terlalu letih habis. Dan kita orang terus duduk je dekat dalam bilik tersebut. Jadi lepas kita orang dah refresh, dah mandi dan sebagainya, kita orang rasa macam okey lah. Walaupun badan penat ni, kita orang pilih untuk keluar sekejap dekat city center, beli makan snack dan jalan-jalan malam, pusing-pusing sementara, cuba untuk lupakan benda yang berlaku kat hotel tadi lah. Jadi lebih kurang dalam 1 jam lebih macam tu, kita orang pun pulanglah semula ke hotel. Jadi semasa nak balik ke hotel tu, kita orang dapat rasakan macam ada orang ikut kita orang nak balik ke hotel juga. Kita orang jalan laju macam mana sekalipun, kita orang masih tetap rasa yang orang kat belakang tu tetap mengikuti kita orang. Jadi korang boleh bayangkan kita orang tengah jalan laju, nampak benda tu macam jalan laju juga. Bukan macam orang Malaysia tau. Orang Malaysia ni jalan macam relax-relax kan. Orang kat sana jalan laju. Jadi bila sampai je dekat hotel, kita orang berhenti kat lobi dan berpalinglah muka kita orang ni ke arah orang yang jalan ikut kita orang ni. Rupa-rupanya bila kita tengok, orang tu belok ke arah lain. Masa tu dah paranoid gila bis. Jadi malam sebelum tidur tu, kita orang pilih untuk pasang surah dan juga terus tidurlah. Dan alhamdulillah tak ada gangguan lain yang terjadi. Mungkin disebabkan terlalu penat juga kot. Memang creepy tau, memang creepy, tapi kita orang rasa bersyukur sangat-sangat. Kalaulah saya ditakdirkan tidur seorang-seorang tanpa adik pada ketika itu, tak tahulah macam mana saya nak adapt benda-benda ni. Jadi ini adalah sekadar friendly reminder kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, tak kira lah Muslim ke non-Muslim ke, bawalah Al-Quran ataupun kitab-kitab ikut agama masing-masing semasa travel dekat Europe sebagai pendinding diri sebenarnya. Sini sebab apa tahu? Dekat sini banyak bangunan-bangunan sejarah yang lama. Jadi bila bangunan lama ni, mesti banyak kes-kes paranormal sebenarnya. Well, ini just a reminder daripada aku lah. Sekadar untuk kita beringat. Dan selamat travel untuk semua. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh siapa nama tadi? Mimi. Dengan kisah yang berjudul Hantu Amsterdam Tak Relax. Hantu Amsterdam Tak Relax. Okay. Alright, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kelima. Kisah yang kelima ni kisah yang ditulis oleh Nisa. Jom kita dengarkan. Kisah yang kelima ni kisah pendek je guys. Okay? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay Hafiz, saya nak kongsikan experience saya disihir 2 tahun lepas. Sekarang ni keadaan saya dah pulih lah. Tapi 2 tahun lepas saya disihir. Saya disihir oleh seorang yang saya sangat-sangat kenali dan memang rapat dengan keluarga. Semuanya atas sebab dengki. Tapi saya tak nak ceritakan tentang sihir tersebut lah. Biarlah benda tu menjadi pengajaran buat diri saya. Mulanya tu saya tak tahu yang ianya berpunca daripada perbuatan sihir.
Jadi pada waktu tu saya didatangi head berpanjangan tanpa henti selama setengah tahun, Fiz. Okay. Jadi bila pergi doktor kata badan saya tak ada masalah, perfect. And there's no issue pun dalam kitaran hormon badan saya. Tak ada masalah apa pun. Dan seterusnya saya macam masih lagi tak puas hati. Saya jumpa juga 2-3 doktor yang lain, diorang cakap benda yang sama. Saya sihat walafiat, tak ada masalah. Jadi saya ceritakan benda ni pada semua doktor yang saya jumpa. Kan? Period normal macam biasa. Jadi bila dah bersih daripada hadas, saya pun mulakan solat. Jadi masa tengah solat, mungkin dalam rakaat yang pertama, rakaat yang kedua ni, period tu datang balik. Dan benda ni berlaku hampir setengah tahun. Jadi disebabkan tak menemui jalan ni, akhirnya saya membawa diri untuk mencuba perubatan alternatif di sebuah perubatan Islam atau pusat rawatan Islam. Dan dekat situlah saya dimaklumkan bahawa saya disihir. Apa yang dia buat? Sihir pada rahim. Itu yang dikatakan untuk menghalang saya solat. Dan apabila period tak menentu ni, menjadikan hormon dekat badan saya ni tak stabil. Jadi saya selalu emotional kan. Saya jadi tak tentu ala kan. Ada je benda yang tak kena. Tapi pelik satu benda, Pis. Pada awalnya disebabkan waktu berjumpa dengan doktor-doktor, bacaan dalam badan saya ni adalah normal kan. Oleh itu sepanjang tempoh berubat di pusat perawatan Islam ni, tahap kesihatan saya tiba-tiba jadi tak stabil. Selalu sakit, gangguan emosi, saya jadi lemah, lesu. Tapi alhamdulillah sekarang semua tu dah selesai lah. Kadang-kadang rasa kecewa pun ya juga, Fiz. Dan orang yang paling rapat dengan kita, rapat dengan keluarga kita, sihirkan kita. Semuanya atas nama dengki. Jadi oleh disebabkan tu, guys, kita tak boleh nak jangka tau. Kita tak boleh nak jangka orang yang dekat dengan kita ni berhati baik ataupun berhasad dengki sebenarnya kan? Kebaikan kita juga tak mampu menghindarkan diri kita daripada menjadi mangsa iri hati, cemburu dan sebagainya. Jadi Fiz, dekat sini saya nak kongsikan amalan yang saya terima daripada pusat rawatan tersebut untuk mengelakkan diri daripada disihir, insya-Allah. Yang pertama, amalkan bacaan Al-Fatihah. Yang kedua, amalkan bacaan surah 3 Qul. Dan yang ketiga, amalkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 115 ke 118. Semoga Allah lindungi kita dari kejahilan manusia yang penuh dengan hasad dengki. Itu dia guys, kisah yang kelima Kisah yang kelima yang dikongsikan oleh Nisa, sihir pada rahim. Saya sihir pada rahim ni saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab kalau tak silap saya lah, dulu siapa yang pernah cerita dengan kita dulu, yang dia terkena sihir-sihir yang macam ni jugalah, yang membuatkan dia punya period tak stable, yang membuatkan dia tak boleh pregnant. Even kalau dia pregnant pun after a while benda tu hilang dan sebagainya. Saya tak berapa ingat siapa yang ceritakan. Kalau anda ingat, mungkin anda boleh kongsikan dengan kita, boleh tak? Sebab saya memang betul, saya memang langsung tak ingat dengan penceritaan tu ataupun dengan siapa caller tersebut ataupun penghantar cerita tersebut kan. Tapi itulah macam Nisa cakap kan, benda-benda yang melibatkan iri hati, dengki sesama kita ni susah untuk kita elak sebenarnya kan. Rambut sama hitam, hati lain-lain kan. Kadang-kadang benda tu macam peringatan untuk kita juga. You know, at some certain time kita ni manusia biasa kan. Bila kadang-kadang kita tengok kesenangan orang lain, kita tengok kebahagiaan orang lain,
kadang-kadang terpalit sedikit dekat dalam hati kita macam, seronoknya kan, bestnya hidup macam tu. Memang akan ada kan, tak kira saya, tak kira anda. Cuma saya berpesan ni untuk diri saya juga, sama-samalah kita perbaiki diri kita supaya kita ni menjadi, orang kata apa, manusia yang lebih berguna lah. Itu yang pertama. Yang kedua, of course, kita kata menjadi seorang hamba yang orang kata yang baik kan, yang baik dan tidak menyekutukan dia kan. Kita doalah supaya kita dijauhkan dengan benda-benda yang sedemikian rupa. Saya ambil sebagai satu contoh lah. Okay? Kadang-kadang bila saya buat konten, kita dapat terima beberapa komen negatif. Okay, komen negatif yang bukan setakat komen negatif yang biasa-biasa, tapi ini komen negatif yang dipenuhi dengan caci makian, carut mencarut. Ada. Dan saya tak pernah delete komen-komen tersebut. Saya ni bukan jenis orang yang macam tu. Kalau orang tu komen macam tu lah. Kadang-kadang dia macam, kepala tu kan. Kita ada komen tu, dan saya selalu pin komen tu sebenarnya. Kan? Saya pun tak tahu kenapa. Dia tak suka the segment, dia tak suka saya mungkin, tapi dia tetap tonton juga. Saya pun tak tahu. Saya just doakan lah. Saya doakan dia dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dia, dan mungkin terbuka lah di dalam hati dia untuk menyayangi dan juga untuk suka dengan rancangan The Segment ni, di mana kalau katakan The Segment tu tak ada untuk dia tonton, dia akan jadi huru-hara. Dia jadi macam tu, seronok kan. Okay, alright, saya rasa itu saja guys. Tak, ada lagi satu, lupa. Kita ada kisah yang ke-6. Okay, sorry, ingatkan dah habis, ada lagi satu punya. Okay, kita bacakan kisah kita yang ke-6, kisah yang terakhir pada malam ni. Jadi sebelum kita bacakan kisah yang terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang mana telah menyumbang dari super sticker dan super chat pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Semoga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana yang sedang menonton tapi masih lagi belum tekan butang subscribe, okay, bantu saya untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk like video ni supaya YouTube boleh recommend kita ke user-user yang lain, dan hopefully lah pada tahun ni kita dapat untuk mencapai kita punya 100,000 subscriber lah. Kita sama-sama lah sama-sama kita kejar 100,000 subscribers untuk tahun ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dihantarkan oleh Azwin. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Azwin, saya daripada Selangor. Nak berkongsi cerita saya. Jadi cerita ni berlaku sekitar tahun 2014 ataupun 2015. Saya baru ada satu anak yang berusia 2-3 tahun. Jadi anak saya ni nama dia Zara. Zara ni dia masih belum fasih bercakap lagi pada masa tu lah. Kan? Sebutan dia tu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas kan. Biasalah budak-budak umur 2-3 tahun. Jadi Fiz nak jadikan cerita, Zara ni memang senang demam kalau keteguran. Keteguran ni macam kalau terkena gangguan ataupun tertegur oleh makhluk halus. Contoh, bila kita orang bawa dia berjalan-jalan malam ataupun waktu maghrib, ataupun berada dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya, untuk dia akan terkejut, dia akan demam. Biasa demam tu sehari lah. Jadi maksudnya tu, katalah malam ni dia demam, besok tu dah okey lah. Kalau yang memang penyakit demam biasa tu, dia akan demam 2, 3 ataupun 4 hari lah maksimum kan. Jadi kita orang dah terbiasa dan faham dengan keadaan Zara ni. Jadi cerita yang pertama ni pengalaman kita orang dekat Labuan. Masa ni Zara masih baby, bawah setahun. Dia tidur dekat buaian dan masa tu dah waktu maghrib lah kan. Dan masa tu saya baru nak kejutkan dia lepas habis kerja saya dekat dapur. Saya baru je macam niat nak kejutkan dia lah. Jadi Zara ni memang sendiri dekat buaian, dan saya tak ingat masa tu mungkin baru siap masak ataupun husband dah balik kerja, saya tak apa pernah ingat. Jadi dekat Labuan ni Fiz, maghrib dia pukul 6 lebih, 6.30 tu dah gelap lah. Jadi dalam keadaan saya tengah kalut-kalut ni, terdengar husband pun buka pintu sambil-sambil bercakap dengan telefon. Masa tu dah terfikir macam alamak kan,
Tak dengar pula husband bagi salam. Maybe dia dah sebut kot kan, mungkin saya yang tak dengar. Sebab bila ada anak kecil ni, biasalah macam-macam kita fikir. Nak lagi saya yang baru ada anak seorang yang kurang pengalaman ni, duduk pula jauh merantau sendiri tanpa orang tua. Time tu husband lalu je dekat depan buaian Zara ni tau. Dan Zara terus menangis meraung macam sakit sangat dia ni. Jadi bila saya dengar si Zara ni macam ni, saya pun terus ambil dia kan. Lepas tu saya terus lepas tu Zara terus tak boleh tidur sampai ke subuh esoknya bis. Jadi lepas husband bersihkan diri, dia pula ambil Zara, dia azankan, dia baca surah-surah dan sebagainya. Jadi bila Zara dah diam dan tertidur, dia okey lah. Tapi sekejap je lah benda tu. Dia stop sekejap kan. Jadi bila husband saya tak membaca surah apa-apa, terus menangis balik. Masa tu ya Allah, memang buntu sangat kepala otak ni. Jadi kita orang ni bergila-gila tau, jaga Zara ni, diiringi dengan surah-surah sampailah azan subuh. Bayangkan. Jadi esok tu dah jadi seram nak duduk rumah kan. Kita orang pun keluar pergi jumpa ustaz. Nasib baik ada kawan dekat Facebook masa tu, abah dia ustaz, bekas cikgu sekolah menengah. Jadi kita orang pun minta tolong dia lah kan? Arwah dah cikgu tu, Al-Fatihah. Al-Fatihah pada arwah cikgu tu. Semoga Allah mencucuri rahmat pada ustaz. Jadi menurut pada kata dia, ada makhluk yang ikut husband masuk ke rumah tanpa beri salam tu dan mengganggu Zara pada ketika tu. Muka dia tersangat-sangat buruk. Jadi kesianlah dekat anak sebabkan bila Zara nampak, Zara jadi takut sangat. Jadi balik daripada jumpa ustaz tu pintu belakang rumah kita orang ni memang dah rosak tombol dia ni, dan memang tak dapat nak buka. Kena tendang kuat-kuat baru pintu tu boleh buka. Jadi memang agak mustahil kalau angin je boleh buat pintu tu terbuka dengan sendiri. Memang agak mustahil. Jadi kita orang fikir mungkin benda tu dah keluar lah tu kot kan? Tapi rupanya saja nak prank kita orang kan? Benda tu masih lagi berada dalam rumah habis. Walaupun tak seteruk menangis macam semalam dia tu, mata Zara ni walaupun masih bayi ni, mata dia masih lagi melilau-lilau. Melilau-lilau dekat dalam kawasan rumah. Jadi lepas waktu maghrib, ustaz datang ke rumah dan tolong kita orang apa yang patut. Dan Alhamdulillah, lepas tu Zara pun dah elok dan boleh tidur dan tak menangis teruk lagi. Itu pengalaman masa kat Labuan. Yang kedua pula, pengalaman dekat rumah kampung kat Johor. Pernah juga kita orang bawa balik Zara dekat rumah kampung kat Johor. Kebetulan ada pergi rumah saudara yang berdekatan dengan rumah tu. Dan kita orang masa nak pergi ke rumah saudara tu, kebetulan pula pada ketika tu ada orang yang pernah ternampak ataupun pernah terdengar Pontianak. Cuma pada kita orang, makhluk halus yang macam ni memang akan ada sekeliling kita. Tak perlulah orang kata macam terlampau nak fikirkan sangat, je tak? Tapi mudarat jugalah. Bila balik tu, Zara demam panas sampai susah nak berhentikan tangisan dia. Susah sangat, bacalah apa-apa pun tak jalan. Jadi cerita yang ketiga ni pula, punca kita orang menutup kasyaf. Satu lagi kisah ni, kita orang bawa Zara pergi ke Mary Brown. Masa tu umur dia dalam 2-3 tahun. Sebab dia dah boleh berjalan dengan dah boleh berlari sendiri tau masa tu. Jadi pada waktu tu ada bangunan macam dekat mall lama terbiar tahun 60-an lah. Terbiar daripada tahun 1960-an lagi. Ada mall tu berdekatan kat situ. Jadi masa tu parking terhad. Jadi terpaksalah husband parking dekat-dekat dengan bangunan tu. Dan masa kita orang nak jalan pergi ke Mary Brown tu, ada pokok besar. Tak adalah dekat sangat dengan Mary Brown, tapi okeylah, pokok besar tu berhampiran dengan Mary Brown. Jadi Zara tiba-tiba berlari ke depan nak cepat tiba dekat Mary Brown. Tapi lepas tu dia tercegat. Lepas tu dia tutup muka dia. Lepas tu dia orang kata dia lari patah balik kat kita orang. Dan masa dia berlari tu, dia berlari dalam keadaan yang ketakutan. Tapi kali ni dia tak menangis bis. Jadi kita orang pun tanya, Zara kenapa ni kan? Sayang nampak apa? Macam-macam lah kita orang tanyakan dia. Tapi Zara macam biasalah, dia diamkan aja. Jadi balik daripada Mary Brown tu, lepas dah makan dengan family dan sebagainya tu, balik pada tu dia demam panas. Dan esok petang tu barulah dia baik daripada demam. Jadi masa hantar pergi ke pengasuh lepas pada tu, kita orang pesan kat pengasuh, Kak, Zara ni dia demam sikit kak, tapi tak apa, nanti insyaAllah nanti okey lah lepas dah bagi ubat. Jadi kita orang fikir biasalah tu kan. Yelah budak-budak kan biasalah. Mungkin senang nampak daripada mata dia orang ni kan.
Nanti dah besar okey lah kot. Lepas tu, kakak ni lah yang bagi cadangan. Mungkin jangan dibiarkan perkara yang macam ni. Manalah tahu Zara ada kasyaf yang dia boleh nampak sebenarnya. Cuba rujuk pada imam taman kita orang pada masa tu. Kakak tu bagi saranan. Dan kebetulan pula memang dah berjiran dengan imam tu. Jadi kita orang pun ziarah lah imam tu dekat rumah dia. Kita orang pun minta tolong dan bertanyakan berkenaan dengan Zara ni. Jadi imam ni cakap, memang daripada kita orang masuk rumah dia tu, dia dah perasan dah yang mata Zara ni dia macam bercahaya, macam bersinar tau. Kan? Macam berkilau. Dan kita orang tak faham maksud ustaz ni. Kan? Dan sebenarnya husband saya ni memang agak skeptikal sikit dengan benda-benda macam ni. Kan? Tapi yelah, kita orang kata nak mencari ikhtiar yang terbaik lah. Jadi imam tu pun cakap, sebenarnya contoh kalau katakan tengok kucing pada waktu malam, kalau kita tengok kucing pada waktu malam, kan boleh nampak cahaya dekat mata kucing tu. Macam itulah mata anak kamu lebih kurang. Perumpamaan yang ustaz tu bagi macam itulah lebih kurang. Contoh kata kalau kita nampak kucing pada waktu malam, kita suluh dekat mata kucing kan, kita nampak ada satu macam reflection daripada mata tu kan. Jadi Fiz, Zara ni dia special ya, sebab lahirnya muka dulu, face presentation kan? Jadi dia macam mendongak tau masa lahir tu. Bukan ubun kepala yang keluar dulu, tapi dia punya muka yang keluar dulu kan? Jadi kita orang ambil keputusan nak tutup kasyaf Zara ni sebab kita orang tak nak memudaratkan bagi dia lah kan? Jadi imam tu bagi tahu mungkin ada kelebihan di masa depan buat Zara yang Allah dah aturkan. Tapi kalau rasa lebih baik nak tutup, lagi bagus, supaya tak memudaratkan kesihatan dia kan. Jadi Fiz, sebabkan Zara ni memang takut sangat sampaikan dia demam dan dia memang takkan bercerita pada kita orang apa benda yang dia nampak. Jadi kalau katakanlah budak dah macam ni, dah tentu-tentulah dia macam tak berapa nak selesa, betul tak? Jadi itulah serba sedikit cerita tentang anak sulung saya ni. Sekarang Alhamdulillah saya bersyukur yang dia tak ada lah kata macam nak demam terkejut lagi. Semuanya dengan izin Allah juga kan? Allah yang maha baik, dia selalu hadirkan bantuan-bantuan untuk tunjuk kita orang jalan keluar dan juga jalan penyelesaian. Terpulang kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, nak percaya ataupun tak dengan cerita saya ni, maaf kalau katakan saya ada tersilap kata ataupun menyinggung mana-mana pihak ya. Tujuan saya cuma saya nak berkongsi pengalaman hidup kita orang je. Yang baik kita boleh jadikan pedoman, yang buruk kita jadikan sepadan. Terima kasih Fiz kerana sudi untuk bacakan kisah saya ni. Dan saya pun nak kongsikan juga gambar Zara, gambar mata dia sewaktu dia masih bayi lagi. Dan sekarang Zara dah berusia 11 tahun. Terima kasih Fiz. Assalamualaikum. Okay guys, penulis dia ada berkongsikan satu gambar, gambar mata, gambar mata saja, tapi tengok mata macam comel, very cute. Okay, inilah gambar yang dia berikan. Ini mata anak dia, Zara's beautiful eyes. Dia masih bayi lagi. Sekarang dia dah usia 11 tahun. Jadi kepada anda di luar sana yang sedang menonton rancangan Markas Puaka pada hari ini, yang mungkin boleh nampak sesuatu dekat mata dia, mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen dan kita boleh bincangkan sesama kita sendiri, insyaAllah. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.